Oleh itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, azkurkum, nescaya aku pun ingat kepada kamu. Dalam satu lafaz hadis digambarkan Allah mengingat orang yang mengingatinya dengan cara disebut orang itu di hadapan malaikat. Maknanya kalau kita baca hadis, Allah balas bila kita ingat Tuhan dengan cara Allah sebut kita di hadapan malaikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, sahabat saya Syekh Zuhairi, imam masjid kita yang berkat ini. Begitu juga Tuan Bilal dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah. Seterusnya ayahanda saya yang ada bersama pada malam ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah dipanjangkan lagi umur kita ini sehinggalah ke dalam bulannya Rejab, iaitulah satu bulan yang Nabi suruh kita berdoa sebanyak-banyaknya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatlah kami ini dalam bulan Rajab dan juga dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ini sehingga ke dalam bulan puasa. Kata syurahul hadis, bila Nabi sebut lafaz doanya begitu, yakni ada berkat bulan Sya'ban dan bulan sebelumnya bulan Rajab, maknanya ibu bapa sekalian, memang dua bulan ini ada berkatnya. Atas dasar itulah kita nak puasa sebanyak-banyaknya, atau kita nak buat ibadat, sedekah, beri makan orang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita yang pastinya banyak kekurangan dan kesilapan itu. Malam ini kita nak menyambung ibu bapa sekalian tasawuf Ibnu Athaillah kita ini, tajuknya keutamaan syukur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, azkurkum, nescaya aku pun ingat kepada kamu. Dalam satu lafaz hadis digambarkan Allah mengingat orang yang mengingatinya dengan cara disebut orang itu di hadapan malaikat. Maknanya kalau kita baca hadis, Allah balas bila kita ingat Tuhan dengan cara Allah sebut kita di hadapan malaikatnya. Ini yang disebut azkurkum, nescaya aku ingat kepada kamu. Washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu kufur akan nikmatku. Ayat suratul Baqarah ayat 152. Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, katanya Allah memerintahkan hamba-hambanya agar bersyukur di atas kurniaan nikmatnya yang tidak terhitung
Dan Allah menjanjikan tambahan kebaikan bagi mereka yang mengikat nikmat itu dengan kesyukuran. Apa maksudnya? Maksudnya ayat ni nak beritahu orang yang bersyukur Allah janji nak tambah lagi nikmat itu. Nak tambah lagi nikmat itu. Maknanya kalau Allah bagi kita harta daripada dunia, kita pun syukur dengan cara infak, sedekah, tolong orang sekian-sekian, maka Allah kata, aku akan tambah. La azidannakum, akan tambah. Para ulama telah mendefinisikan takrif syukur itu kepada beberapa takrifan. Dan secara kesimpulannya ibu bapa sekalian, makna bagi syukur ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Isa di dalam karyanya Haqaiq Anit Tasawuf, ialah satu kesinambungan hati untuk mencintai pemberi nikmat, satu kesinambungan anggota untuk mentaatinya Tuhan, dan satu kesinambungan lisan untuk terus berzikir memujinya. Maknanya syukur ini dia ada tiga. Anggota taat pada Allah, apa yang disuruh, apa yang ditegur. Hati bersyukur dan sedar segala nikmat ni bukan sebab bijak kita, pandai kita, tidak, tetapi datang dari Allah. Dan lisan tidak berhenti menyebut nama Tuhan, sebut nama Tuhan. Syukur adalah maqam yang tinggi kerana ia mencakupi hati, lisan dan anggota badan. Syukur juga mengandungi sabar, redha, pujian dan ibadat badan dan hati yang dituntut oleh agama. Oleh kerana itu katanya, Allah memerintahkan hamba-Nya dengan kewajipan bersyukur dan melarang hamba-Nya dari sifat kufur. Seperti kata satu tokoh tasawuf ibu bapa sekalian, Abu Hamzah Al-Baghdadi, apa katanya? Jika Allah membukakan jalan kebaikan kepada kamu, maka jagalah jalan tersebut dengan cara jangan sesekali engkau merasa sombong. Jangan tuan, ya. Akan tetapi bersyukurlah kepada yang telah mengurniakannya. Maknanya kita dapat satu nikmat, kita puji Tuhan dengan cara taat pada Allah. Taat kepada Allah tu. Tapi ni yang payah tuan-tuan, ya. Bila kita dapat nikmat ni jarang kita sedar dari Tuhan, apatah lagi nak bersyukur. Kalau sedar pun tak dapat sedar nikmat itu dari Tuhan, apatah lagi kita nak bersyukur. Panjang umur kita ni Tuhan beri, tetapi kita tak sedar dari Tuhan. Yang kita rasa sebab kita jogging, kita main gym, akak besi, tarik tali, gigit kayu, contohnya. Orang main gym ni kan kuat. Makna kata, kalau dia tidak sedar dari Tuhan nikmat itu, masakan dia boleh alhamdulillah ya Allah, syukurnya engkau bagi panjang umur aku ni, tak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Lalu syukur kamu kepada yang mengurniakannya. Sesungguhnya pandangan kamu terhadap nikmat itu tidak kepada Tuhan yang beri nikmat akan menyebabkan jatuh
jatuhnya engkau dari maqam yang sedang engkau duduki. Dan sebaliknya, kalau kamu sibuk bersyukur akan nikmat itu, Allah akan tambahlah nikmat tersebut. Ibu bapa sekalian, Imam Abu Hanifah, imam bagi mazhab Hanafi, ya, Imam Abu Hanifah, dikatakan Tuhan Allah beri nikmat kepadanya ilmu satulah, menjadi alim ulama, ya. Tetapi diberi juga Tuhan kepada Imam Abu Hanifah kekayaan yang luar biasa. Maknanya satu alim, satu ulama, kekayaan yang luar biasa. Kaya Imam Abu Hanifah ni tuan, sehingga kuliah kalau dibuat untuk mengajar, lah ulama bila mengajar ramai orang. Setara saya ni yang bukan ulama ni, baru ular, baru dah ulama lagi, baru ular, baru ni pun dah 13,000 orang dah malam ni. Agak saya, ya. Kalau ulama mengajar, ramai. Apa berlaku? Imam Abu Hanifah mengajar ramai, ditanggung tiap-tiap orang makan, minum dan kitab-kitabnya. Dia beri kitab, dia beri makan minum pula. Kaya. Maknanya Allah beri nikmat kaya, beri ilmu. Cuma cuba tengok dia syukur. Bagaimana cara dia syukur? Ada diriwayatkan pada suatu hari Imam Abu Hanifah berjalan di tengah panas terik. Maka muridnya kata, kenapa tuan guru berjalan tengah panas tu? Jalanlah bawah-bawah pokok yang teduh tu, dah lama-lama sampai juga tempat nak pergi sana. Apa kata Imam Abu Hanifah? Dia kata, tak boleh. Aku tak boleh berjalan di bawah pokok-pokok teduh tu. Sebab orang yang menanam pokok ini masih berhutang dengan aku. Kalau aku berjalan di bawah teduhan pokoknya, aku kira macam aku ambil riba di atas hutang itu. Terasa ambil untung beri orang berhutang. Tuan bayang tu, kaya sehingga boleh beri hutang kepada murid. Tetapi nampak tak syukur dia? Dia jaga anggotanya, dia sebut dengan lisannya, hatinya sedar dari Tuhan sehingga dia jaga halal haram harta itu, nikmat itu. Jadi orang bersyukur seperti ini, Allah kata apa? La azidannakum, aku akan tambah lagi. Aku akan tambah lagi rezekinya. Ya. Dan syukur juga merupakan salah satu sifat Nabi-Nabi. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran Nabi Ibrahim. Apa ayatnya? Allah puji sifat Nabi Ibrahim yang bersyukur Tuhan. Makna kita pun akan dipuji Tuhan dah. Apa disebut Allah? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan satu umat, walaupun ia seorang diri. Ibrahim ini sangat patuh kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid, dan ia tidak pernah menjadi dari orang-orang yang musyrik. Ia sentiasa bersyukur
akan nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya jadi Nabi dan memberi hidayah petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Surah An-Nahl. Allah puji Nabi Ibrahim, sifatnya bersyukur. Kita ni tuan-tuan, kalau kita renung baik-baik diri kita tuan-tuan ya, hidup kita ni sebenarnya sudah banyak Allah beri nikmat. Sudah banyak ibu bapa sekalian, Allah beri nikmat kita banyak. Antaranya, kita ni dulu asalnya seorang tuan, seorang saja. Kemudian dihantar sekolah oleh orang tua kita, dapatlah ilmu. Diajar lagi mengaji Quran, bolehlah mengenal, mengajar, belajar, mengaji. Kemudian masuk sekolah periksa, bolehlah keputusan molek sikit walaupun tak molek sangat, diterimalah masuk universiti. Ni nikmat ni. Bila dah duduk universiti, daripada pelajar dipanggil mahasiswa, mahasiswi. Kemudian keluar universiti ada degree, kepujian itu, kepujian ini, minta kerja, mudahlah sikit orang nak terima kerja. Bila dapat kerja kerajaan, lama sikit ada gaji sendiri. Kalau dulu orang tua beri, sekarang pitih sendiri, boleh beri ke orang tua pula, ya. Kemudian bila dah ada gaji, langkah kita pun panjang sikit, pakai kereta, beli rumah. Bila dah ada kereta, ada rumah, berasalah nak menikah. Kerana bila dah ada rumah, duduk seorang takut katu tuan, takut duduk seorang ni. Maka katanya nak mencarilah teman hidup. Maka dia pun meminang anak dari orang. Mudah orang terima sebab ada kerja, ada rumah, kerja kerajaan terjamin, kata orang. Bila dah kita ni menikah, dari seorang jadi dua. Tak lama dapat anak. Anak pun cerdik, pandai, sekolah, suka hati kita. Daripada anak dapat menantu, dapat cucu, cici, cui, capai, lambai. Tuan nampak dah banyak nikmat Tuhan beri banyak, ya? Banyak dah. Cuma apa yang kurang? Apa yang kurang ibu bapa sekalian? Yang kurangnya syukur sahaja kita kurang. Nikmat dah kurang banyak, tetapi yang kurang rupanya kita kurang bersyukur kepada Allah. Semayang lewat, nak masuk maghrib barulah asar, subuh pun lewat, usalli fardu subhi gajahi lillahi ta'ala. Kurang tuan, ya, kurang syukur, kurang. Maka atas dasar itu Allah puji Nabi Allah Ibrahim. Dan Allah puji juga Nabi Nuh. Apa kata Allah? Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur. Nabi Nuh itu, inilah pengakuan Allah terhadap sifat syukur yang telah dizahirkan oleh Rasul-Rasulnya, yang semestinya menjadi tauladan dan pedoman bagi mereka yang mengakui kehambaannya. Kesyukuran baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersungguh-sungguh dalam beribadat, seperti menghidupkan malam dan berdiri di hadapan Allah dengan khusyuk dan tunduk. Tu yang kita baca tu, riwayat menyebut sehingga pecah tapak kaki Nabi. Tuan boleh bayang semayang, berdiri, tahajud, siapa bekok kaki. Kita semayang banyak dah, siapa bekok. Dah macam mana Nabi ni boleh semayang siapa bekok, pecah tapak kaki. Dengar riwayat ni. Dengar riwayat Abdullah ibn Mas'ud ni. Pada suatu malam, aku meminta izin untuk bertahajud dengan Nabi. Maka Nabi izinkan.
Maka aku pun bertahajud baginda membaca pada rakaat pertama selepas Fatihah. Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Maka kemudian habis Baqarah, aku menyangka baginda sujud rakaat. Tidak, baginda menyambung Ali Imran. Habis Ali Imran, baginda menyambung. Tuan, cuba tengok ya. Tidak satu pun ayat yang kalau berkenaan nikmat baginda akan berdoa, dan tidak satu pun ayat kalau berkait azab baginda minta jauh dengan Allah. Maknanya setiap ayat Allah Nabi tunaikan. Apa ni haknya doa, minta lindung, minta dekat. Sehingga kata sahabat, terlintas di hatiku nak buat satu benda tak baik. Maka sahabat lain tanya, apa dia yang tak baik terlintas nak buat tu? Aku ingat aku nak lari, nak berhenti. Tak larat tuan. Maknanya patutlah siapa bekok kaki ya. Nabi berdiri membaca kalamullah setiap malam tuan. Itu Nabi SAW. Kita tengok sahabat, tengok tabi'in. Saidina Uthman setiap kali masuk waktu maghrib, macam kita ni garik, menangis dia. Masuk garik, menangis. Masuk garik, menangis. Kalau kita ni masuk garik menangis, ni biasa gangguan agaknya budak ni ada menangis masuk garik. Tidak, Uthman menangis masuk maghrib. Maka ditanya orang, kenapa menangis Amirul Mukminin? Apa jawab Uthman? Telah bertambah umurku sedangkan masih kurang amalku. Bertambah dah umur aku tapi masih kurang amalku. Tuan-tuan, bertambahnya umur yakni hari baru di dalam Islam dan dalam perkiraan Yahudi. Islam dan Yahudi sama dari segi nak kira pertukaran hari. Ialah dengan setiap kali terbenam matahari, hari baru. Terbenam hari masuk garis, hari baru. Ni kita ni dah hari Selasa dah ni. Kita sekarang dah hari Selasa dah ni. Itu perkiraan dalam Islam dan dalam Yahudi. Sebab itu kalau dengar pengumuman esok nak puasa, malam ni kita terawih dah. Kita tak tanya Tok Imam kenapa terawih dah Tok Imam, kan esok puasa dah. Masuk maghrib 1 Ramadan. Diumum esok nak raya, malam ni kita tak terawih dah. Ada orang mari masjid menangis-nangis, menyesal sebab dia semayang terawih seminggu awal tu mari rajin tuan, penuh 20 rakaat. Masuk hari ke-8 hilang dari masjid. Dia menyambung iktikaf di pasar raya, di bazar Ramadan agak saya. Maka mari menyesal hatinya, berlari dia mari malam raya nak terawih akhir hajatnya. Tiba-tiba dilihatnya orang takbir raya. Ditanya imam kenapa takbir, kan esok kita raya. Tidak tuan, masuk maghrib hari baru 1 Syawal 1 Ramadan. Makna Uthman masuk garis menangis. Ditanya orang kenapa menangis, telah bertambah umurku sedang amalku masih kurang. Tengok tuan ya, dah bertambah umur kita. Bila bertambah umur kita, maksudnya apa? Maksudnya ialah setiap kali hari baru bertambah, ia membawa maksud bertambah dekatlah pertemuan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat. Tuan-tuan ingat tak dulu? Ibu bapa ingat tak dulu?
kalender rumah kita tu, kalender yang kita koyak siap, koyak gupa, capok dalam tong sampah tu. 17 hari bulan siap, gupa, capok dalam tong sampah. Kadang-kadang kita tak nak siap tiap-tiap hari, seminggu baru siap 7 lah sekaligus, 10 lah sekaligus. Hakikatnya kita mengoyak umur kita yang sudah habis. Hakikatnya kita koyak umur sudah habis. Maka tuan-tuan, perbanyakkanlah amal istighfar. Nikmat Tuhan beri banyak daripada kita, cuma kurang syukur sahaja. Maka Nabi apa dia buat? Sembahyang sampai bekok kaki, pecah telapak kaki betul. Aisyah tanya, sebab apa sembahyang sampai pecah kaki ni? Tidakkah engkau maksum, terpelihara dah dosa silap? Nabi kata betul. Tetapi Nabi kata, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku nak jadi hambanya yang bersyukur-syukur? Sebab nikmat banyak sangat. Nikmat banyak tuan. Kita bernafas ni nikmat besar. Kalau Tuhan tak beri kita ni, kita tarik nafas tak boleh hembus, mati. Kita hembus nafas tak boleh tarik, mati. Besar nikmat, besar. Sebab itu kata cerdik pandai, berapakah harga nyawa kita ini? Saya ulang, berapakah harga nyawa kita ini? Maksud saya bukan sepanjang hidup tu, 63 tahun, 70 tahun itu bukan. Maksud saya, sekali hirup, sekali hembus. Sekali hirup, sekali hembus. Boleh Datuk buat contoh tu? Boleh. Dengar ya. Tak ada orang mengajar macam saya ni tuang ya. Siapa buat contoh begini sekali benar, nak suruh tuang ni faham sayangnya saya kepada tuan-tuan ya. Saya buat sekali lagi ya. Berapa harganya? Berapa harganya sekali hirup, dan berapa pula harganya sekali hembus itu? Berapa? Jawabnya, tidak ternilai. Tak ada nilai yang nak letak sekali hirup, sekali tak ada nilai tuan. Tetapi nyawa yang tidak ternilai inilah yang kita buang merata-rata. Kedai kopi, padang bola, panggung wayang, sekian. Kita buang merata-rata. Sedangkan harganya tidak ternilai, sekali hirup, sekali hembus. Rupa-rupanya kita baru tahu harga atau nilai sekali hirup, sekali hembus itu bila kita nazak. Bila nazak kita bernafas bimbang, takut tarik ni mati dah nazak. Maka apa kita kata? Ya Allah, panjangkanlah umurku, sekali hirup, sekali hembus je lagi. Aku sanggup bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Apa harta aku ambil lah, biar aku hidup lagi. Mahal ya, rupanya mahal nyawa kita, mahal. Tetapi itulah yang kita buang merata-rata tuan-tuan. Orang-orang tua kita ni bijak tuan-tuan ya. Orang-orang tua kita bijak. Orang tua saya dengan orang tua tuan-tuan sama saja. Orang tua kita bijak. Apa yang dicatat oleh sejarah orang dulu, kalau orang-orang tua dulu dia buat rumah, maka siap rumahnya, dia pun tengok rumahnya siap, dia menangis.
Maka ditanya orang, kenapa menangis tu? Rumah siap dah kan? Dia kata, rumahku telah siap, tetapi berapa lama lagi aku nak duduk di dalamnya? Tengok bijak orang tua dulu. Bijak orang tua dulu tuan. Bila nak buat rumah, dia cari bila nak buat rumah, dia cari kiblat dulu. Dia takut jambang terbuat menghadap kiblat. Hatta belunjuk kaki tak? Belunjuk kaki macam kita ni dalam masjid, belunjuk kaki boleh, bukan kata tak boleh. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi orang tua dulu belunjuk kiblat tak nak. Meludah ke kiblat pun tak nak. Macam tuan-tuan belunjuk dalam masjid ni, boleh. Kerana apa? Biasanya orang belunjuk ni tuan, dia ada kereta Ferrari. Biasanya. Sebab saya pernah sekali diajak orang naik Ferrari, rupanya kena duduk belunjuk di dalam kereta tu. Sejak itu bila saya mari mengajar masjid surau, kalau ada jemaah belunjuk kaki, saya kata ada kereta Ferrari agaknya orang ni yang belunjuk ke depan agaknya ya. Baik. Ibu bapa sekalian, apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku nak menjadi hambanya yang sangat bersyukur? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ramai orang menyangka bahawa Nabi beribadat kerana memohon ampun, sedangkan Allah telah memaksumkan Nabi. Sedangkan jawapan baginda itulah telah menjadi panduan, menyuluh jalan ke maqam syukur yang merupakan maqam ibadat yang paling tinggi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling bersyukur, baginda mengajak sahabat dan seluruh umatnya supaya mencapai maqam yang mulia ini dan sentiasa memohon agar Allah memberikan kepada mereka pertolongan untuk berzikir dan bersyukur. Baginda telah bersabda kepada Muaz bin Jabal, "Usika ya Muaz, aku wasiat kepada engkau Muaz, la tada'ana fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Wahai Muaz, jangan sekali-kali kamu lupa mengucapkan setiap kali selesai solat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya tetap berzikir kepada engkau, dan tolonglah aku supaya tetap bersyukur kepada engkau ya Allah, dan tolonglah aku supaya tetap beribadat dengan baik kepada engkau. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Hakim. Oleh kerana tingginya maqam dan kedudukan syukur, maka jalan untuk memilikinya juga penuh dengan ujian. Untuk mencapai maqam ini, seseorang hamba itu memerlukan kesungguhan dan usaha yang disertakan dengan keyakinan, kesabaran dan istiqamah. Oleh kerana besarnya mujahadah yang diperlukan bagi mencapai maqam syukur ini, Allah telah menggambarkan kepada kita terlalu sikit orang yang mampu bersyukur. Firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan memang sedikit sangat di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Allah, bayang tu tuan. Dan Allah menjelaskan bahawa kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dengarlah kita tu, kebanyakannya tak bersyukur. Meskipun nikmat, kurnia dan anugerah Allah kepada mereka sangat banyak. Ini berdasarkan firman Allah, wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sentiasa melimpah ruah kurniaannya kepada manusia, tetapi banyaknya manusia tidak bersyukur.
banyak. Oleh kerana itulah Allah sering mengingatkan manusia agar sentiasa mensyukurinya di atas segala nikmat yang telah dipinjamkannya, agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang disyukur itu. Firman Allah ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibu-ibu kamu. Asalnya kamu tak tahu apa, la ta'lamuna syai'ah. Asalnya tak tahu apa-apa. Tetapi Allah beri nikmat. Apa dia? Wa ja'ala lakumus sam'a. Diberi pendengaran. Wal absar, diberi penglihatan. Wal afidah, diberikan hati, akal, fikiran. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Mudah-mudahan. Sebab tu Allah sebut la'alla, mudah-mudahan, kerana yang nyatanya ramai tak syukur. Begitu juga Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf tentang sifat manusia ni tak bersyukur. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan juga kepada ibu bapaku itu, dan supaya aku tetap mengerjakan amal yang soleh yang Engkau redai. Surah Al-Ahqaf. Tamatlah sudah ibu bapa sekalian kuliah kita ini. Panjang umur kita sambung pula. Mudah-mudahan dalam bulan Rejab ni kita menambah amal ya, dan istighfar kita hendaknya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.